banyaklah wirid-wirid yang saya tak amal dah, dengan kawan saya ni dengan tak amal dah. Cuma kita orang masih dengan aurat tu. Jadi cuba buangkan dalam seminggu lebih. Kita orang rasa solat tu macam tak lengkap ah. Macam tu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya tak nak komen apa-apa pasal isu hangat sekarang ni. Saya cuma nak minta pendapat Ustaz je lah. Saya ex-arkab. Saya masih mengamalkan aurat 10-50 tu. Cuma bab-bab tawasul tu saya tak pakai dah lah kan. Cuma saya hanya tawasul kepada Rasulullah je. Lepas tu saya wirid macam biasa 10-50. Boleh terangkan dekat kami tak apa maksud 10-50 tu? Mungkin ada yang ramai yang tak faham. Aurat Muhammadiyah. Okey, zikir-zikir lain saya banyak lupa dah. Contoh macam Rijalallah Yahu, Sa'alnallah Yahu. Yang tu saya banyak lupa dah sebab saya dah sejak pengharaman tu saya terus tak amal yang tu lah. Cuma saya amal, saya nervous sikit lah sebab isu ni tengah hangat, takut orang kecam saya. Saya nak minta pendapat Ustaz. So, adakah wirid tu masih saya boleh amalkan ataupun saya kena, sebab tu ayat-ayat Quran kan, potongan ayat-ayat Quran, saya tengok ayat-ayat tu pun memang bagus untuk diamalkan. Cuma bab tawasul dengan syahidi syekh apa semua tu saya tak buat dah lah. Okey, cantik. Saya agak nervous sikit Ustaz. Saya agak nervous, takut kena kecam. No issue. Sebab tu saya tak nak semua orang tak kenal siapa-siapa dekat sini, insya-Allah no issue. Okey. Ini pandangan saya. Pandangan saya, pertama sekali, bila kita nak buat sesuatu perkara, apa yang kita nak sebenarnya? Dalam bab ibadat kita ni, zikir kita ni, kita nak apa sebenarnya? Mungkin sahabat boleh kongsi sikit. Apa yang kita nak bila kita berzikir tu, kita nak apa? Sebab masa saya ikut akam dulu, saya 5 minit sebelum solat tu ada selawat kan. Ada selawat dia. Lepas tu baru kita dirikan solat. Lepas solat tu ada wirid dia 10-50. Jadi benda tu saya dah terbiasa. Tak, sebab kita buat. Taksub tu tak ada dah. Tak ada no issue tu. Taksub tak payahlah. Dan sekarang ni bukan isu kita sebut pasal full kesalahan sebab tuan dah potong bab-bab yang kita kata masalah sungguh-sungguh tu kita dah potong. Cuma kita nak sebutkan tentang mentaliti kita di dalam bab ibadat. Cuma sebab saya rasa wirid tu macam bagi saya tenang semua kan. Bila saya wirid 10-50 tu, dia, dada saya rasa tenang lah, macam tu lah. Dia macam tak tahu nak cakap macam mana. Tapi boleh, tak ada masalah. Rasa tenang lah. Kita faham. Macam ni, bila kita buat sesuatu perkara, yang paling tinggi yang kita nak adalah redha Allah. Betul tak? Kita bukan nak redha manusia. Bukan nak redha orang dekat-dekat dengan kita. Bukan. Kita nak redha Allah Ta'ala. Dan kita nak Allah Ta'ala kasih kita, Allah Ta'ala sayang kita. Bila Allah Ta'ala kasih kita, Allah Ta'ala sayang kita, Allah Ta'ala akan lepaskan diri kita daripada pelbagai isu yang berat. Bahkan dosa-dosa kita yang dahulu Allah Ta'ala akan ampunkan. Yang ni Allah Ta'ala sebut di dalam surah Ali Imran ayat 31. Allah Ta'ala kata, Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Kalau kamu benar-benar cintakan Allah, ikut aku, iaitu ikut Nabi SAW, yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Allah Ta'ala akan cinta kamu dan Allah Ta'ala akan ampunkan segala dosa kamu. Nampak tak? Jadi, ada cara untuk nak mendapatkan redha Allah, nak dapat kasih sayang Allah, nak dapatkan cinta Allah. Sebab kita buat semua ni, ibadat kita, zikir kita buat kerana Allah, bukan kepada orang lain. Jadi, kita nak sungguh-sungguh pergi kepada Allah. Jadi, bila nak pergi kepada Allah, dia tak ada jalan lain. Melainkan jalan dia adalah jalan Nabi SAW. Sebab kita tak tahu tentang jalan tu. Lalu Allah Ta'ala kata, Allah Ta'ala bagi satu Rasul, iaitu Nabi SAW. Lalu kita kena ikut Rasul ni. Rasul ini pula, dia adalah manusia. Dia bukan malaikat yang kita tak nampak dia, yang sentiasa melakukan taat, dia tak ada ujian-ujian keduniaan. Tidak. Rasul ini adalah manusia yang macam kita juga. Yang mana
dia pun beranak, dia pun mahu mempunyai anak dan dia mempunyai anak. Dia pun bersama dengan isteri dia, dia pun ada nafsu macam kita. Dia juga makan, perlukan makan macam kita makan. Jadi, dia adalah satu role model yang kita boleh ikut. Kalau dia malaikat, kita tak boleh ikut. Kalau dia iblis, lagi kita tak boleh ikut. Kalau dia jin, kita tak boleh ikut. Dia manusia yang kita boleh ikut. Oleh sebab itu, dalam bab ibadat, para ulama sebut dua perkara. Selain yang pertama sekali, ikhlasun niyah. Yang ni saya yakin dan percaya, sahabat kita tuan ni dah ada yang ni. Ikhlasun niyah. Ikhlas, maksud berserah diri suruh kepada Allah Ta'ala. Ikhlas, khalis. Tak ada apa. Tak ada apa kepentingan kepada diri kita ni. Kepentingan kita hanya kepada Allah Ta'ala saja. Kita serah diri kepada Allah Ta'ala sungguh. Ikhlas. Habis. Tak ada apa dah. Melainkan Allah Ta'ala saja. Satu ikhlas sunniyah. Itu dah dapat dah. InsyaAllah. Dan kita berterusan dalam ikhlas. Yang kedua adalah mutaba'atus sunnah. Mengikut apa yang diajar oleh Nabi SAW. Ini penting. Bila kita nak buat satu perkara tu, kita ikut Nabi, saya yakin bang, kalau abang ikut yang ni, rasa dia beza. Rahsia dia lebih berbeza daripada apa yang ada sekarang. Sekarang ni, saya yakin pun tak ada masalah sangat sebab kita tahu Aurat Muhammadiyah dia ada beberapa part-part dia. Yang ayat-ayat, banyak juga ayat-ayat Al-Quran dekat situ yang saya yakin yang tu yang tuan kekalkan. Tetapi kalau yang tambahan selain daripada ayat Al-Quran, jangan baca lah. Ambil yang bacaan ayat Al-Quran saja. Yang kata, Laqad ja. macam ya Syaidi, ya Syekh apa semua tu, saya tak Itu jangan masuk lah. Yang tu, itu saya cuma masukkan ila daratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ayat tu, yang tu saya pakai lagi lah. Sebab tu saya kata tu, kita dia ada zikir yang Nabi SAW ajar. Yang ni boleh dapatkan buku ni. Kalau abang ada kat sini, saya bagi free ni. Yang ni, zikir dan doa Rasulullah sepanjang hari. Yang ini kita cuba untuk nak pastikan kita berzikir ikut sunnah Rasul SAW. Sebab Nabi ajar kita. Saya tak katalah zikir lain tu tak boleh buat. Bukan. Tapi saya sebut bahawa ini yang Nabi SAW buat. Hadisnya adalah hadis-hadis yang terpelihara. Maksudnya, dia memang datang daripada Nabi. Dia bukan ini dakwaan baru daripada Syabuddin ke. Tidak. Kita ambil daripada kitab-kitab hadis yang sahih. Dia ambil daripada hadis yang sahih dan hadis yang hasan. Hadis yang boleh dijadikan hujah. Jadi, dia ada amalan-amalan ni. Dia ada zikir-zikir ni. Zikir selepas subuh, zikir selepas solat, zikir waktu pagi, zikir waktu petang, zikir waktu malam, zikir dalam solat dan seumpama dengannya. Banyak zikir-zikir ada. Yang ni yang Nabi SAW lakukan. Lalu kita lakukan, kita rasa kemiripan. Kita akan rasa kemiripan apa yang kita lakukan dengan apa yang Nabi SAW lakukan. Sebab tu kalau nak teruskan yang Aurat Muhammadiyah tu, saya tak syorkan, melainkan kalau abang nak fokus pada yang berkaitan tak ayat Quran saja. Lain pada tu, saya tak syorkan. Macam contoh ila hadratin Nabi, saya tak syorkan. Okey, terus baca ayat Quran je lah. Yes. Macam laqad ja'akum rasulun wa iza qara'tal Quran ja'alna semua dah. Betul. Kalau nak baca ayat itu. Di samping saya galakkan dan cadangkan abang upgrade sikit dengan zikir-zikir yang Nabi SAW ajar. Bila kita upgrade tu, kita rasa kebersamaan kita rasa bagaimana. Kalau kata tenang tu, kita rasa lebih tenang. Dia macam ni Ustaz. Saya pernah cuba tak tepi wirid tu. Dalam seminggu lebih macam tu lah. Dulu selepas dia diharamkan. Masa ni saya cerita sikit pengalaman. Boleh. Masa polis ambush tempat kita orang tu, saya dengan 5 orang kawan saya ni dengan serban jubah lari nintang pukang takut kena tangkap masuk dalam truk polis. Okey, masa tu sanggup tu. Tak tahu mana nak arah pergi. Janji selamatkan diri. So ramai lah member yang kena tangkap dan masuk dalam truk tu zaman 90-an dulu lah. Masa tu saya baru 18 tahun. 18. 18. 17. Okey. Masa tu kita orang jual majalah apa semua lah. Tu pengalaman je. So, selepas je kena tangkap tu, jadi yang malam hari Isnin Khamis tu ada tahlil apa semua. So yang tu dah tak ada. Jadi banyaklah wirid-wirid yang
saya tak amal dah dengan kawan saya ni, dengan tak amal dah. Cuma kita orang masih dengan aurat tu. Jadi cuba buangkan dalam seminggu lebih. Kita orang rasa solat tu macam tak lengkap macam tu. Sebab sebelum solat tu ada selawat dia. Okey. Itu. Okey. Betul. Lepas 5 minit sebelum kan. Selepas solat tu ada wirid dia. Jadi ada doa-doa dia lah. Doa lepas solat tu, lepas tu buat wirid 10.50. Jadi dah terbiasa tu. Lala kita orang ni ambil pendekatan, kita ambil ayat Quran ni je lah. Sebab lidah kita ni dah terbiasa, dia kata. Sampai sekarang ni masih. Sebab tu bila saya tengok ustaz buat live sentuh isu-isu macam ni, saya rasa mungkin saya boleh minta pendapat. Saya tak condemn siapa-siapa kat sini lah. Sebab saya pun berada dalam jemaah yang macam tu. So saya tak nak condemn yang tu sesat, yang ni sesat. Sebab saya sendiri pun dia bila kita dah amalkan perkara itu lama, susah nak tinggal. Itu perkara biasa. Lagi-lagi benda yang kita baca satu hari sampai 5-6 kali lebih kita baca, memang sukar untuk tinggalkan. Sebab tu saya selalu sebutkan bila perkara macam ni, kita perlu ada kesedaran tentang apa yang lebih baik. Umur kita pun tak banyak dah. Kita menuju ke jalan Allah Ta'ala dalam keadaan kita sendaknya, kita tak tahu atas amalan apa kita akan diredai oleh Allah Ta'ala. Kita tak tahu. Oleh sebab kita tak tahu apa amalan yang Allah Ta'ala redha dekat kita, Allah Ta'ala akan sayang dekat kita sehingga kita akhirnya akan diberikan ganjaran oleh Allah masuk syurga. Kita tak tahu yang tu. Maka kita cari amalan yang terbaik. Dan amalan yang terbaik ni Nabi SAW ajar kat kita. Ya. Jadi bila kita orang terpisah daripada jemaah tu, jadi saya 5 orang ni ikut tabligh pula. Sampailah sekarang. Jumpa dekat ni Masjid Seri Petaling kan. Selalu dekat situ, keluar 3 hari, 40 hari apa semua. Itu dulu lah. Sekarang kita orang dah sibuk dengan kerja masing-masing kan. Perniagaan masing-masing, so dah tak ikut sangat lah. Keluar 3 hari ke 10 hari tu. Tak ikut karkun. Macam tu lah, rindu karkun. Jadi macam tu je lah. Cuma rindu dengan kehidupan jemaah tu je lah. Jadi kita orang pun masuk lah. Masa kita orang mula-mula ikut tabligh tu, dia orang tengok daripada atas ke bawah. Sebab jubah kita orang tak sama dengan dia orang. Lama-lama dia orang boleh terima kita orang 5 orang ni lah. Jadi kita orang bagi tahu tu lah, kita bekas ni kan. So dia orang kata okey lah sebab kita sama Islam. Jadi itulah. Cuma nak minta pendapat pasal wirid tu je lah. Pasal isu GISB apa semua ni saya nak dah lama sangat kan. Sebab tu dah angkat tangan dah. Serah dekat pihak-pihak berkuasa je lah kan. Betul. Saya cuma nak diri saya je pasal wirid tu je. Itu yang saya sebut tadi lah. Lain kata pengalaman dia orang dalam arakam, dalam rufaqah tu, saya boleh kata betul. Itu je. Tak ada gaji tu betul. Maash. Kita dah rasai. Kalau nak pakai duit, ya Amir, saya nak pakai duit. Minta. Macam itulah. Minta. Minta tu pun kadang tak dapat. Tak dapat pun ada juga. Itu je lah. Ada kadang dia kata dah bagi dekat ni, tengoklah 2-3 hari lagi dia. Macam tu lah. Dia tengok pada pemimpin setiap tempat lah macam mana. Dia tak seragam kan. Dia tengok siapa yang mentadbir kat situ lah. Jadi kiranya wirid tu masih boleh lah Ustaz sebab ayat Quran kan. Cuma tawassul je lah. Kita bukan sebut bahawa kita baca wirid aurat Muhammadiyah. Tak. Kita baca ayat-ayat Al-Quran sahaja. Itu saya kata tu. Kalau boleh. Ayat Quran. Ya. Jangan campur yang lain. Bahkan saya cadangkan yang ila hadrati tu pun tak payah. Sebab dia bukan ayat Quran. Ambil ayat Quran saja. Selamat. Ya, Quran. Ayat Quran tak ada masalah. Kita baca ayat Quran. Tapi lebih baik saya kata yang lebih Ustaz. Upgrade lagi. Saya kata tadi lebih upgrade lagi. Yang ni kita ambil yang zikir-zikir yang Nabi SAW ajar. InsyaAllah nanti kita edarkan juga untuk zikir-zikir. Itu secara poster dan sebagainya. InsyaAllah mungkin ramai orang boleh ambil manfaat insyaAllah.
Okay. Itu je Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat, macam saya sebut tadi kepada sahabat kita, isu kita ni nak balik kepada siapa? Kita ni nak balik kepada Allah SWT. Saya selalu bila nak buat amalan, nak masuk tarikat ke, nak dengar guru mana pun, saya fikir satu benda. Antara perkara yang saya selalu buat ialah saya selalu menulis. Sebab apa saya menulis? Sebab saya bimbang. Imam Nawawi rahimahullah, seorang tokoh besar yang menjadi panutan saya. Saya memang antara orang yang paling sangat meminati Imam Nawawi rahimahullah. Saya anggap dia ni adalah seorang yang genius, hebat, dan Allah Ta'ala bagi karamah kepada dia. Tetapi dia meninggal awal. Umur 40 lebih macam tu dia dah meninggal dunia. Awal 40-an. Awal 40 tahun. Ada sebagian kata umur 40, 41, 42. Ada kata 39. Dia anggap sebagai 40. Maksudnya 40 tahun. Umur 40 tahun. Awal umur 40 tahun dia telah meninggal dunia. Saya umur sekarang umur 35 tahun. Ramai daripada sahabat-sahabat yang menonton lagi tua daripada saya. Kita mengira hari. Imam Nawawi rahimahullah tulis kitab macam-macam. Pelbagai ilmu. Hadis ada, akidah ada, dalam pelbagai bidang di dalam agama Islam. Dan saya cuba pergi ke arah tu. Sebab saya duk fikir berapa hari lagi aku akan tinggal. Jadi bila kita nak buat satu amalan, kita ni pula bukannya jenis rajin 24 jam zikir. Tidak. Kita ada amalan-amalan kita yang kita perlu buat atas duka bumi ni. Jadi kita perlu mencari amalan yang kita kata agama anggap ia sebagai satu perkara yang besar. Contoh, Nabi sebut, kalimatan khafifatan 'alal lisan, saqilatan fil mizan, subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim. Dua kalimah yang ringan pada lidah tetapi berat pada timbangan. Subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim. Baca subhanallah wa bihamdi, baca subhanallahil azim. Yang ni kita tak amalkan. Padahal Nabi kata benda ni ringan saja. Kita tak jadikan ia sebagai butir-butir di mulut kita, di lidah kita. Sedangkan ia ringan sahaja. Tetapi berat timbangan di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Selepas solat kita baca Ayatul Kursi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baca sikit-sikit, kemudian kita baca Ayatul Kursi. Bila kita baca tu Ayatul Kursi, ada fadilat dia dah. Ada fadilat. Nabi kata, tak akan dia mati melainkan dia masuk syurga. Jadi, banyak amalan-amalan yang Nabi SAW ajar kepada kita, fadilat dia besar. Kita dahulukan amalan-amalan ni. Amalan yang direka oleh orang-orang lain. Boleh jadi betul, boleh jadi salah. Ini ijtihad mereka. Boleh jadi betul lah. Amalan tu bagus. Sekadar bagus saja tak memberikan apa-apa penilaian yang besar. Sebab dia sekadar bagus saja. Kalau hanya membaca ayat, jika hanya sekadar membaca Al-Quran, ayat Al-Quran itu bagus. Jika hanya sekadar membaca ayat Al-Quran itu bagus. Mengapa orang tidak membaca ayat Al-Quran ketika membuang air besar? Kerana di tempat itu tidak sesuai untuk kita baca ayat Al-Quran. Betul tak? Bukan kerana semata-mata bacaan ayat Al-Quran. Oleh sebab itu sahabat-sahabat, kita pastikan kalau boleh sungguh-sungguh dalam hidup kita ni, tekad kita apa dia? Tekad kita nak hidup macam Nabi SAW hidup. Nak berzikir, nak beribadat, nak solat, nak puasa, nak zakat, nak haji, nak berhubungan dengan keluarga, nak berhubungan dengan masyarakat, nak bersama dengan anak-anak, nak bekerja. Kita nak buat perkara-perkara yang mengikuti apa yang Nabi SAW tunjukkan kepada kita. Itu dalam Islam disebut ikhlasun niyah wal mutaba'atu sunnah. Ini qadi ayat dia sebut. Qadi ayat. Ain, ya, alif, da. Qadi ayat. Dia sebut amalan yang akan diterima oleh Allah Ta'ala ikhlasun niyah dan yang kedua mutaba'atu sunnah. Ikhlasun niyah ni adalah hubungan kita dengan Allah Ta'ala. Yang kita ni tak ada penentuan dia. Allah Ta'ala akan tentukan ikhlas niat kita ni. Kita sebut tentang JHB, kita kata aku ikhlas buat benda ni. Tapi akhirnya Allah Ta'ala akan menilai keikhlasan kita. Sebab kita tak ada penilai untuk ikhlas ni. Allah Ta'ala saja yang boleh menilainya. Kadang-kala pahala kita besar, kadang-kala pahala kita kecil. Antara indikator ni adalah ikhlas. Ya Allah Ta'ala menguasai dalam bab ni. Ikhlas termasuk dalam perkara yang dianggap sebagai ghaib. Walaupun duduk dalam diri kita, tapi dia termasuk dalam perkara ghaib. Ikhlasun niyah. Tapi sahabat-sahabat, yang kedua mutaba'atus sunnah. Yang ni kita mampu buat. Ikut Nabi ni, ini adalah A, B, C, D. 1, 2, 3, 4, 5. Dia adalah
fakta. Yang ni kita boleh buat, sahabat-sahabat. Ini kita boleh buat. Yang ni yang kita nak bercari. Kita nak zikir. Zikir macam mana yang Nabi ajak. Kita nak makan macam mana yang Nabi tunjukkan. Baru kita menjadi orang yang mencintai agama Allah SWT yang sebesar-besarnya. Allah Ta'ala a'lamu bissawab.